Selamat sejahtera, nama saya Ong Ziyok. Hai cikgu, nama saya Natalie. Nama saya Owen Tong. Nama saya Ho Zhiyang. Nama saya ialah Chu Jia En. Nama saya Eng Ping Ni. Nama saya Joanne Christineto. Saya akan bentangkan pengenalan konsep negara. Konsep negara sering akar umbi dalam identiti nasional yang dikongsi yang terbentuk daripada latar belakang budaya, bahasa, agama atau etnik yang sama. Malaysia contoh terbaik bagaimana masyarakat berbilang etnik dan agama boleh berkembang melalui perpaduan dalam kepelbagian. Pendidikan memainkan peranan utama dalam bentuk identiti kolektif ini sebab ia ajar nilai tolerasi, persefahaman dan penghargaan terhadap budaya yang berbeza sejak dari muda. Melalui kurikulum kebangsaan dan pengalaman pendidikan yang dikongsi, pelajar belajar tentang warisan kepelbagian mereka, bina semangat kekitaan dan perpaduan. Malaysia tunjukkan pada dunia macam mana sesebuah negara boleh maju melalui kepelbagian yang kaya, di mana kekuatan terletak pada keterangkuman dan saling menghormati antara rakyatnya. Itu sahaja untuk bahagian saya. Thank you. Saya nak cakap tentang objektif dan permasalahan kajian. Objektif pertama ialah menganalisis cabaran yang dihadapi dalam masyarakat pelbagai kaum. Kedua ialah menerangkan tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperkukuh perpaduan yang integrasi Malaysia. Ketiga ialah cadangan-cadangan yang boleh mengubah isu-isu berkaitan. Permasalahan kajian. Pertama ialah isu pergaulan yang semakin meningkat di masyarakat kini disebabkan polarisasi politik. Kedua ialah kes-kes pergaulan di antara semua kaum menyebabkan isu masyarakat. Ketiga ialah isu pergaulan menyebabkan ekonomi yang tidak seimbang dan mengganggu pembinaan negara. Keempat ialah pelabur luar negara hilang keyakinan untuk melabur di Malaysia. Kelima ialah keharmonian masyarakat tidak aman dan selamat, tahap hidup rakyat diganggu. Terima kasih. Tajuk saya adalah permasalahan kajian isu pembinaan perabatan majmuk di Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara yang dibinakan daripada berbagai bangsa seperti Melayu, Cina, India dan kaum berbumi Sabah dan Sarawak. Sejak hari kemerdekaan di tahun 1957 setiap bangsa bekerjasama dan berusaha untuk membangunkan Malaysia bersama-sama demi kehidupan yang lebih baik. Malaysia adalah rumah kekal kita walaupun bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan ia merupakan medium perpaduan yang menyatukan setiap rakyat Malaysia. Sekolah vernakular dan agama lain juga diamalkan sebagai kebebasan di Malaysia. Kecuali itu, berbagai perayaan seperti Hari Raya, Tahun Baru Cina, Deepawali, Christmas dan lain-lain juga dirayakan bersama sebagai simbol perpaduan. Tetapi semakin Malaysia memaju, isu pergaulan pun semakin meningkat sebab ketidakseimbangan ekonomi, masalah jurang pendapatan di antara kaum masih didapati. Kecuali itu, polarisasi politik juga mengalahkan isu-isu pergaulan
atau ketidakpercayaan di antara bangsa-bangsa lain disebabkan segala ketidakpercayaan dan kemarahan jenayah-jenayah bergaul semakin meningkat. Isu bergaul sudah mengganggukan pembinaan perabatan makmur yang dibinakan selama ini. Kecuali itu, ekonomi juga diganggu sebab pelabur-pelabur luar negara tidak mempunyai keyakinan melabur di Malaysia sebab politik dan isu pergaulan yang tidak stabil. Hari ini akan membincangkan tentang konsep kebangsaan Malaysia dan cabaran dalam membentuk identiti nasional yang utuh. Sebagai negara majmuk, Malaysia memerlukan pendekatan holistik untuk mencapai perpaduan. Pertama, ialah identiti kebangsaan Malaysia. Contohnya, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan untuk integrasi nasional. Selain itu, Islam agama persekutuan dengan jaminan kebebasan beragama untuk kaum lain. Di samping itu, rukun negara sebagai panduan moral menekankan kesetiaan dan kedaulatan undang-undang. Namun, kita menghadapi cabaran seperti kepelbagaian budaya yang boleh sebabkan perbezaan pemikiran, jurang ekonomi antara kaum, contohnya akses pendidikan dan pekerjaan, dan pengaruh globalisasi yang mengancam nilai tempatan seperti individualisme melampau. Kerajaan telah mengambil langkah proaktif, contohnya pendidikan. Bahasa Melayu diutamakan, subjek sejarah disemak semula untuk semai patriotisme. Selain itu, dasar ekonomi, DEB dan model ekonomi madani untuk tingkatan ikuti kaum. Seterusnya, program perpaduan, sambutan Hari Kebangsaan dan Rukun Tetangga galakan interaksi kaum. Kesimpulannya, perpaduan Malaysia bergantung pada kerjasama semua pihak. Dengan komitmen terhadap rukun negara dan dasar inklusif, kita mampu kekalkan keharmonian untuk generasi akan datang. Terima kasih. Berdasarkan isu-isu pergaulan yang semakin meningkat di Malaysia, dua hasil pembelajaran yang boleh diperoleh. Pertama adalah menghamai kepentingan perpaduan kaum dalam pembinaan negara. Perpaduan kaum penting untuk kestabilan dan kemajuan negara. Malaysia terdiri daripada masyarakat berbilangan bangsa seperti Melayu, Cina, India dan kaum pribumi Sabah dan Sarawak. Isu pergaulan yang timbul akibat polarisasi politik dan ketidakseimbangan ekonomi telah mengganggu keharmonian masyarakat. Pelajar akan lebih menghargai nilai toleransi dan saling menghormati dalam kalangan masyarakat majmuk. Kedua adalah menghargai peranan bahasa dan budaya sebagai medium perpaduan. Kepelbagaian budaya dan sambutan perayaan seperti Hari Raya, Tahun Baru Cina, Deepavali dan Christmas menjadi simbol perpaduan. Juga penerimaan dan penghormatan antara kaum adalah penting untuk keharmonian. Pelajar dididik untuk melihat kepelbagaian sebagai kekuatan dan memupuk semangat perpaduan serta rasa cinta terhadap negara. Pandangan pelajar berkenaan isu ini. Kepentingan konsep negara bangsa dalam masyarakat berbilang kaum. Konsep negara bangsa sangat penting dalam konteks Malaysia yang mempunyai masyarakat berbilang kaum. Sebagai sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai etnik, budaya, bahasa dan agama, Malaysia perlu mempunyai satu identiti nasional yang menyatukan semua rakyatnya. Konsep negara bangsa ini membantu dalam membinaan kesefahaman antara kaum dan menggalakkan perpaduan. Tanpa konsep ini, kestabilan sosial dan kemajuan negara boleh terancam oleh konflik berkaum dan perbezaan budaya yang besar. Malaysia dengan pelbagai latar belakang budaya dan etnik menunjukkan kepada dunia bagaimanakah rakyatnya dapat hidup bersama dengan saling menghormati dan bekerjasama untuk mencapai kemajuan.
Peranaan perlembagaan dan persekutuan. Perlembagaan persekutuan Malaysia memain peranan yang amat penting dalam membentuk identiti nasional negara. Ia bukan sahaja mengiktiraf orang Melayu dan Islam sebagai asas identiti negara, tetapi juga memastikan hak dan kepentingan semua kaum dijaga dengan adil. Perlembagaan ini bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan dan keadilan dalam pelbagai aspek kehidupan rakyat Malaysia, termasuk dalam hal ehwal ekonomi, sosial dan politik. Sebagai contoh, memberi jaminan hak-hak istimewa kepada orang Melayu dan kaum pribumi. Pada masa yang sama, memastikan hak asasi etik lain juga dihormati. Cabaran dalam memupukkan perbatasan kaum. Walaupun perbatasan kaum antara kaum di Malaysia telah dicapai dalam banyak aspek, terdapat beberapa cabaran besar yang perlu dihadapi. Antaranya ialah jurang ekonomi, antara etik yang masih wujud, terutamanya di kalangan kaum-kaum tertentu yang lebih miskin berbanding yang lain. Perbezaan dalam aspek kepada pendidikan dan peluang pekerjaan juga merupakan cabaran yang perlu ditangani untuk memastikan semua kaum dapat menikmati peluang yang sama. Di samping itu, sikap berkauman yang kadang-kadang timbul dalam kalangan segeliling individu dan pemisahan sosial yang berlaku di sekolah atau tempat kerja turut menjadi cabaran dalam usaha membina sebuah negara yang benar-benar bersatu. Peranaan pendidikan dalam menguatkan perpaduan. Pendidikan adalah alat yang paling berkesan dalam memastikan perpaduan kaum terus kukuh di Malaysia. Program pendidikan perlu menanamkan nilai murni seperti kejujuran, rasa hormat, kerjasama dan perpaduan. Aktiviti kurikulum juga boleh dijadikan platform untuk menggalakkan interaksi antara pelajar berbagai kaum yang dapat membantu membina hubungan yang lebih kukuh dan erat. Kesimpulannya, dengan bekerjasama dalam semua pihak, kerajaan, masyarakat dan individu, Malaysia dapat terus maju sebagai sebuah negara yang amat dan progresif, di mana pelbagainya adalah kekuatan yang menyatukan seluruh rakyat untuk masa depan yang lebih cerah. Saya akan bincang tentang bahagian kesimpulan. Secara keseluruhan, Malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai pelbagai bangsa, agama dan bahasa, tidak dapat dielakkan daripada menghadapi beberapa masalah sosial. Pertama, kami berpendapat bahawa isu perkauman adalah salah satu punca utama yang menjelaskan seluruh masyarakat. Sehingga kini, hubungan antara isu perkauman dan politik adalah sesuatu yang membimbangkan. Ini serius menjejaskan keharmonian sosial dan masalah jurang pendapatan di negara kita masih wujud dan semakin memburuk. Dengan berlalunya masa yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Selain itu, dengan Malaysia yang mengamalkan kebebasan beragama, masyarakat menjadi lebih kompleks dan keadaan harmonian yang asa akan terus terhakis oleh isu perkauman. Ini menyebabkan pelabur asing kehilangan keyakinan terhadap ekonomi Malaysia yang mengakibatkan aliran keluar pelaburan dan kelembangan ekonomi. Dan ini akan memberi kesan serius kepada keadaan ekonomi Malaysia serta kualiti hidup rakyat. Akhirnya, walaupun Malaysia menghadapi banyak masalah perkauman, itu bukan alasan untuk tidak memajukan negara. Keutuhan dan toleransi yang telah kita amalkan sekian lama dapat mematahkan kutukan ini. Dan sebenarnya, kerana kita dapat menemui kekuatan dalam persatuan di dalam keberbahagiaan, Malaysia bukan sahaja mampu mengekalkan keharmonian sosial, tetapi juga dapat mencapai kemajuan ekonomi dan sosial dalam konteks globalisasi dengan meneruskan prinsip inklusiviti dan penghormatan.
yang membuktikan bahawa titik persamaan yang ditemui dalam keberbahagiaan dalam sumber kekuatan yang mendorong negara ke arah masa depan yang lebih baik, sekaligus memastikan masa depan rakyat dapat dijamin.